kita akan membincangkan ciri-ciri remaja berbida kelas pertama. Jadi, mari kita mulakan perbincangan. Kalian pernah dengar tak berkenaan seorang doktor, iaitu Dr. Amalina, yang telah mendapat keputusan SPM sebanyak 17A pada 2004? Oh, Dr. Amalina, beliau merupakan salah seorang idola saya dan beliau sekarang sedang membuat PhD dalam bidang perubatan di Imperial College. Dan jika tidak silap saya, beliau juga mendapat tajaan di bawah universiti tersebut. Wah, sungguh hebat bukan? Jadi Aisyah, apa pandangan awak tentang remaja berbida kelas pertama ini? Bagi saya, penampilan fizikal sangat memainkan peranan penting dalam melahirkan remaja berminda kelas pertama. Penampilan fizikal di sini bukan sahaja bertumpu kepada rupa badan sahaja, iaitu kacak atau cantik. Namun sebenarnya penampilan fizikal ini merangkumi pelbagai aspek seperti aspek kekemasan, kebersihan dan keyakinan seseorang itu sendiri. Jika kita mengamalkan penampilan fizikal yang baik, kita sebenarnya telah menonjolkan imej yang baik, sopan dan teratur di mata para guru dan juga rakan-rakan yang lain, di samping menambahkan keyakinan dalam bergaul di khalayak ramai. Contoh penampilan fizikal yang dapat kita praktikkan sebagai remaja ialah memastikan baju sentiasa tidak berkedut dan sentiasa tergosok, kasut yang bersih, kuku yang dipotong secara berkala dan tampil dalam keadaan yang wangi. Jadi Aisyah, adakah remaja yang tidak berpakaian kemas tu adalah remaja yang bukan berminda kelas pertama? Apa pendapat awak? Itu bermakna seseorang tu masih tidak mencapai tahap minimum untuk menjadi remaja berminda kelas pertama. Pada pendapat saya pula, dalam kita membicarakan isu ciri-ciri remaja kelas pertama ini, personaliti juga sepatutnya dititik beratkan. Personaliti sebagaimana yang saya maksudkan. Personaliti yang saya maksudkan adalah seperti remaja yang beramah, bersikap toleransi, saling menghormati dan tidak lekuk dalam memberi pertolongan. Kerana apa gunanya mempunyai ilmu sebesar gunung tetapi akhlaknya sekecil hama. Benar tu Sheila, sebab sekarang saya lihat ramai yang mempunyai daya pemikiran yang hebat tetapi akhlak yang kurang menyenangkan. Ya Syah, betul tu. Kerana itu saya menekankan agar perkembangan ilmu ini seiring dengan perkembangan akhlak. Namun dalam pada itu, personaliti sebagai seorang pemimpin juga perlu ada dalam diri remaja berminda kelas pertama ini. Mengapa saya berkata begitu? Kerana remaja berminda kelas pertama ini, seperti yang kalian tahu, merupakan aset kepada negara. Jadi amatlah rugi sekiranya tiada pemimpin yang lahir dari kalangan mereka. Dan sudah terang lagi kan bersuluh bahawa mereka penentu masa depan negara. Tapi Sheila, apa pendapat awak tentang remaja yang suka kehadapan, suka mencuba benda baru? Adakah satu perkara yang baik atau sebaliknya? Sudah tentu perkara yang baik. Sentiasa kehadapan itulah merupakan antara personaliti yang perlu ada bagi remaja berminda kelas pertama ini. Setuju sangat. Jadi Haziq, apa pula pendapat awak? Saya pula mempunyai pendapat yang berbeza dalam hal ini. Pada pandangan saya, remaja yang berminda kelas pertama seharusnya rajin dalam belajar. Mereka sentiasa fokus ketika guru mengajar dan tidak malu menanyakan soalan ketika sesi pembelajaran di dalam kelas. Mereka juga tidak lokek dalam membantu rakan-rakan yang lemah dalam akademik. Mereka berpendapat bahawa mereka akan lebih menguasai sesuatu topik setelah membantu orang lain. Mereka juga tidak risau jika rakan yang dibantu itu menjadi lebih bijak daripada mereka. Buktinya, guru-guru telah mengajar kita selama tahun-tahun, tetapi pernahkah kita menjadi lebih baik daripada guru kita sendiri? Tambahan pula, bagi saya, remaja yang berminat kelas pertama juga dia sering menyiapkan tugas yang diamanahkan oleh guru pada masa yang ditetapkan. Hal ini kerana keberkatan belajar itu terletak pada seorang guru. Oh, saya setuju sangat dengan pendapat Haziq.
Tapi bagi saya, kita tidak boleh ketepikan soal kurikulum di sekolah. Pada pendapat saya, remaja yang berminda kelas pertama ini seharusnya lebih aktif dalam aktiviti kurikulum di sekolah. Contohnya, kita boleh menyertai aktiviti debat, pidato ataupun berpantun. Tidak boleh diketepikan juga soal sukan. Sebagai contoh, Aisyah, awak bermain bola tampar bukan? Jadi, bagi saya, aktiviti seperti ini akan lebih membuatkan kita fokus dalam kelas dan akan menyumbang kepada sekolah dan juga masyarakat. Minda yang cerdas datangnya daripada badan yang cergas kan? Jadi, kita perlulah sentiasa fokus dan untuk aktif dalam aktiviti kurikulum di sekolah. Contohnya, kita perlulah mencontohi seorang tokoh iaitu Luqman Hakim. Beliau merupakan seorang anak kelahiran Kelantan tetapi akhirnya telah sampai ke Belgium. Beliau telah diambil untuk menyertai satu kelab bola sepak Belgium yang sangat terkenal di sana. Jadi bagi saya, kita perlu mencontohi beliau. Kesungguhan beliau daripada permulaan sangat saya kagumi. Beliau merupakan seorang bekas pelajar di Akademi Mohtar Dahari sebelum memasuki beberapa perlawanan antarabangsa. Akhirnya, bakat beliau terselah dan mengharumkan nama negara pada masa ini. Sebagai kesimpulannya, semua aspek yang telah diperincikan tadi merupakan satu perkara yang akan digabungkan akan membentuk satu figura remaja berminda kelas pertama yang sangat cemerlang. Personaliti yang baik, akademik dan juga sifat fizikal serta sukan merupakan rangkuman yang akan membentuk remaja berkarisma dan berwawasan. Mereka akan menjadi aset buat negara. Kita juga perlu bersungguh-sungguh untuk menjadi salah satu daripada aset negara. Hal ini kerana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan, sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Jadi bagi saya sendiri, kita perlulah sama-sama untuk berkongsi dan untuk menyumbang kepada negara agar menjadi aset buat negara yang terbaik. Selain itu, saya juga berharap agar kita semua akan menjadi aset buat sekolah dan akan sentiasa menyumbang ke arah yang lebih baik. Oleh itu, kita sebagai anak muda, remaja harapan negara perlulah menjadi aset negara. Kerajaan telah memperuntukkan banyak program-program pembangunan kepada remaja untuk kita sampai ke tahap remaja berminda kelas pertama. Jadi, sebagai remaja yang berwawasan, kita perlulah sama-sama mendukung wawasan kerajaan untuk menjadi satu aset yang penting buat negara. Jadi bagi saya sampai di sini sajalah perbincangan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Syakira binti Muhammad Yusri, pelajar SMK Sungai Isap, Kuantan, Pahang. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi peluang untuk membuat sebuah resensi buku. Buku yang saya pilih pada hari ini ialah Aku Budak Dekan karya Azlan Wildan, Farah Ruslin, Hanan Osman dan Sharifah Abdul Samad. Buku ini saat pertama kali saya melihatnya, ibarat telah jatuh cinta melihat ilustrasi seorang pelajar
yang ingin mengembara untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, keempat-empat pengarang buku ini adalah seorang pelajar yang sangat cemerlang dan telah memperoleh setiap kali saya menelak setiap helaian-helaian di buku ini ibarat memberi pengajaran demi pengajaran kepada diri saya. Sebagai contoh, Azlan Wildan telah menerapkan soal niat dan hala tuju dalam pembelajaran. Dalam buku ini, dia telah menceritakan kisahnya yang bertanya kepada rakan-rakannya soal niat dan hala tuju. Segelintir daripada rakan-rakannya tidak mengendahkan soal ini dan akhirnya telah gagal untuk menamatkan pelajaran di universiti. Azlan Wildan juga telah mengupas soal niat yang penting dalam kehidupan seharian. Sebagai pelajar dan sebagai hamba, kita perlulah sentiasa belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita di samping beribadat kepada Allah yang Maha Esa. If you are failed to plan, you are planning to fail. Beliau sangat menegaskan soal niat dan hala tuju untuk kita maju dan untuk kita mengetahui arah tuju kita pada masa akan datang. Di samping itu, penulis yang berikutnya ialah Farah Rusli. Beliau menegaskan berkenaan soal keibubapaan atau lebih kepada ketaatan kepada ibu bapa. Dalam soal ini, Farah Rusli telah menerapkan bahawa seseorang pelajar perlulah mempunyai keberkatan daripada kedua ibu bapanya. Yang penting, kita perlulah sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan yang terbaik dalam pembelajaran. Tetapi, soal ketaatan di samping itu, Hanan Osman telah menerapkan soal pola pemikiran atau mindset kepada setiap pelajar. Baginya, pelajar yang mempunyai mindset yang positif akan membuahkan hasil yang positif. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dia sangat menekan soal mindset sehingga baginya jika seseorang mempunyai mindset yang negatif, ibarat dia telah memusnahkan kehidupannya sendiri. Selain itu, penulis yang keempat iaitu Sharifah Abdul Samad telah berkongsi tips-tips belajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Dia sering membuat ulang kaji dan membuat nota yang menarik agar pembelajarannya akan lebih baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kesimpulannya, buku ini telah memberi banyak pengajaran kepada diri saya sendiri dan juga para pembaca yang lain. Bagi saya, buku ini syarat dengan kepentingan-kepentingan ilmu dan juga bagaimana buku ini telah mengubah diri beberapa orang individu dalam soal pandangan mereka terhadap agama. Jadi, bagi saya, buku ini adalah buku yang sangat menarik dan juga akan memberi impak yang besar kepada para pembaca. Sekian, terima kasih.